Assalamualaikum semua pelajar perdagangan tingkatan 4 ya. Okey, hari ini adalah kali pertama kita berjumpa secara maya dalam PDPR. Okey, cikgu nak recall semula kita dah belajar topik kedua iaitu pembangunan keusahawanan. Ya. Dalam topik pembangunan keusahawanan yang kita dah belajar ialah tentang peranan usahawan. Kalau ingat lagi, peranan usahawan tu adalah ada kepada 5 pembahagian iaitu peranan usahawan kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara dan kepada agama. Jadi kamu kena tengok baliklah ya peranan-peranan ini. Sebab okey untuk bab 2 soalan soalan SPM banyak keluar daripada bab 2 ya. Banyak keluar daripada bab 2 ni. Boleh dikatakan setiap tahun keluar tentang peranan, tentang ciri ya. Kemudian dalam bab 2 ini juga kamu belajar tentang kelebihan bidang usahawan sebagai satu kerjaya. Ya, okey, antara kelebihannya ialah peluang yang tiada batasan iaitu tiada siapa pun dihadkan untuk menjadi usahawan. Kemudian antara kelebihan lain ialah dapat memiliki perniagaan ataupun sesuatu organisasi. Kemudian dia sebagai punca pendapatan ataupun ganjaran dan lagi dapat membaiki status diri dan masyarakat. Dan seterusnya, usahawan ini boleh mewariskan perniagaannya. Okey, seterusnya kamu juga dah belajar tentang ciri-ciri usahawan. Okey, kalau dalam buku teks tu ada 9 ciri yang perlu kamu tahu. Ya, tapi ada banyak lagi ciri-ciri usahawan ya. Kalau kita tengok internet tu memang ada banyak, tapi yang untuk dalam buku teks tu hanya ada 9 saja. Jadi sesuai ya, apa maksud cikgu sesuai itu ialah apa yang kamu belajar dalam bab 2 ini bersesuaian dengan tajuk itu iaitu membangunkan seorang usahawan. Jadi dalam bab ini cikgu rasa macam boleh nak motivate kamu untuk kamu memasang angan-angan ataupun memasang cita-cita untuk menjadi usahawan. Untuk bab 2 ini, cikgu hendak kamu menghasilkan satu folio tokoh usahawan. Ini dikira sebagai PBD 1 kamu ya. Okey, macam mana nak buat folio ni ya? Kamu boleh Google ataupun tengok di Pinterest macam mana cara-cara kreatif untuk menghasilkan scrapbook ataupun folio. Ada banyak contoh-contoh menarik dalam tu. Tapi kamu tak perlulah nak spend duit yang banyak nak beli aksesori ke apa ya. Just guna barang terbuang pun cikgu rasa dah okey. Tapi kena kreatif lah. Okey, pelajar yang menghasilkan folio yang menarik dan kreatif ni cikgu nak bagi hadiah ya. Kita akan beri hadiah kepada setiap kelas lah yang menghasilkan folio yang menarik ni. Okey. Cikgu bagi masa 3 minggu untuk siapkan folio ini ya. Okey, cara penghantarannya ialah folio yang dah siap itu kamu ambil video, buka setiap helaian demi helaian daripada muka depan sampai belakang. Kemudian hantar kepada cikgu ya. Okey, hantar ke tapak GC yang akan cikgu bangunkan nanti ya. So bila buka sekolah, hantar terus folio tu kepada cikgu. Ya. Format folio tokoh usahawan ni, cikgu nak dia saiz tu tak lebih daripada kertas A4 ya. Sama ada, dia tak kisah bentuk bulat boleh, 3 segi boleh, 4 segi boleh, asalkan dia tak lebih daripada saiz kertas A4. Okey. Bulat tu mungkin kamu kalau bentuk kertas tu bulat, mungkin kamu boleh klip kat atas ke, boleh jahit kat tepi ke, ya. Asalkan ikut kreatif kamu, nak ikat dengan tali ke, nak buat style kalender, semua boleh, ya. Kemudian dia tak ada had muka surat, tapi tak payahlah tebal-tebal sangat ya, tak payah tebal-tebal. Minimum cikgu rasa 15, minimum 15, ya. Kemudian macam cikgu cakap tadi, guna daya kreatif masing-masing ya, supaya
kamu kan nak jadi usahawan ni, seorang usahawan ni dia mesti kreatif. Cuba tengok balik dekat ciri-ciri usahawan tu, antara cirinya ialah kreatif, inovatif ya. Jadi tunjukkan daya kreatif masing-masing ya. Sebab usahawan ni memang dia kreatif. Jadi daripada sinilah kamu nak develop kamu punya ciri-ciri usahawan tu. Seolah-olah folio ini kamu nak jual kepada cikgu. Cikgu nak beli ke tidak? Ya, jadi buat yang terbaik. Buat ni sebagai satu benda yang fun, bukan sebab cikgu suruh ya. Ambil segala yang positif semasa kamu buat folio tu. Sebab bila kamu buat folio ini, kamu akan baca tentang kisah orang tu. Bagaimana susah payah dia. Dia bermula daripada apa sampai dia jadi berjaya macam tu. Jadi benda ni kamu buat secara fun. Kita tengok bagaimana seorang usahawan itu berjaya daripada kosong. From zero to hero. Daripada situlah kita boleh dapat motivasi. Daripada situ kita boleh dapat mengambil semangat dan mula kita membina diri kita untuk jadi macam dia. Ya. Dan cikgu tak nak tokoh usahawan tu dalam kalangan selebriti ke Insta famous. Ya. Sebab cikgu nak orang yang bukan ni lah. Bukan dalam kalangan yang cikgu tulis ni ya. Kemudian Faizah Beras tu cikgu tak nak. Yusuf Tayyub tak nak. Sebab apa cikgu tak nak? Sebab kita dah biasa dengan kisah dia. Ya, Irfan Khairi semua ataupun semua nama-nama tokoh yang ada dalam buku teks tu cikgu tak nak. Kamu boleh juga kalau mak ayah usahawan gunakan boleh ambil mak ayah itu sebagai kamu punya tokoh ya. Tak semestinya dia kena kaya juta-juta baru nak jadi tokoh usahawan ya. Asalkan dia seorang usahawan fine, cikgu tak kisah ya. Cikgu lagi nak tahu nama-nama yang rare yang mungkin kita tak pernah dengar ya. Boleh juga ambil tokoh daripada luar negara tapi nama-nama yang sangat terkenal seperti Bill Gates, siapa lagi yang buat Alibaba tu, Jack Ma semua tu cikgu tak nak ya. Sebab nama tu dah sangat terkenal. Ada juga nama-nama tokoh tokoh yang sangat kaya di Malaysia tapi dia tak terkenal ya. Cubalah cari. Cari ya. Supaya kita ada banyak nama-nama yang kita tak pernah dengar itu kita belajar. Ya. Nama seperti Yusuf Tayyub ni dah biasa sangat dah ya. Faizah Beras tu semua kita dah biasa. Faham ya? Jadi cari masa dalam sehari, Google nama-nama yang macam rare, yang kamu sendiri tak pernah dengar ya. Jadi ambil dia sebagai folio kamu lah ya. Kemudian dalam buat folio ni kenalah ada gambar tokoh. Kalau ada gambar produk dia, letak gambar produk, bangunan dia. Okey, kalau ada gambar dia yang daripada dulu sampai sekarang ya. Contoh macam tak silap cikgu, macam Sate Haji Samuri ya. Sate Haji Samuri tu dia dah lama ya. Dah lama lah, cikgu pun tak ada lagi, mak ayah kita pun mungkin tak ada. Jadi nampak lah gambar hitam putih dia tu. Bagaimana dia start buat secara kecil-kecilan sampai lah dia dah berjaya sekarang ni. Jadi kalau ada gambar-gambar rare macam tu ya, sangat bagus untuk diketengahkan. Tapi janganlah ambil Sate Samuri pula. Ya. Sebab Sate Samuri ni pun kita dah tahu dah. Banyak kisah dia boleh kita Google. Jadi kena adalah gambar-gambar untuk menarik. Scrapbook kan mesti ada gambar kan. Jadi letak gambar family mereka. Ya. Kalau kata perniagaan dia lori. Tunjuk gambar lori dia tu. Kalau dia seorang bahagian transportation ni, ambil gambar dia. Ya. Kemudian ambillah apa-apa sahaja yang menarik tentang dia. Ya. Kemudian slide seterusnya, cikgu nak bahan-bahan itu mesti ada. Sebelum cikgu pergi slide seterusnya, untuk muka depan, muka depan katakanlah kamu punya bentuk folio tu bulat first page tu kena ada gambar tokoh tu dengan gambar syarikat dia. Kena ada nama, gambar dan nama syarikat dia tu. Ya. Gambar dia tu mesti besarlah sikit. Kemudian dekat bawah tu baru letak nama kamu, kelas dan nombor kad pengenalan. Ya. Boleh tulis pakai tangan, boleh pakai komputer. Asalkan dia tidak membebankan kamu. Tidak membebankan kamu dan buat benda ni macam cikgu cakap tadi, buat secara fun. Bukan kerana terpaksa. Kita memang seronok, kita nak tahu pasal dia. Jadi kita cari lagi maklumat pasal dia tu. Ya.
Cikgu rasa itu saja format folio. Tak perlu letak muka surat. Minimum 15 Minimum 15. Baik, dalam slide ini, cikgu nak terangkan apa yang kamu perlu cari dalam tokoh tu ya. So dalam folio ini, perkara-perkara ini mesti ada. Okey, yang pertama, latar belakang. Okey, latar belakang di sini ialah maksudnya, okey, adakah perniagaan itu diwarisi ataupun dia yang memulakan perniagaan itu ya. Sebab ada orang yang perniagaannya diwarisi ya. Okey, jadi kena tengok dulu. Kemudian apa lagi latar belakang dia ya, tahun bila dia mula menceburkan diri dalam perniagaan. Kemudian apakah perniagaan yang dia telah buat. Mungkin dulu, contoh macam kita tengok video Tan Sri Said Bukhari kan, dulu dia jual lembu, kambing semua kan. Kemudian dia buka bisnes sampailah sekarang ini dah buat hotel, minyak, pelabuhan, okey, macam-macam dia dah buat. Jadi kita itu latar belakang maksudnya ya. Bermula dengan apa dan sekarang buat apa. Kemudian faktor dorongan ini ialah apakah yang mendorong dia untuk menceburkan diri dalam bidang usahawan ni. Ya, dan siapakah yang menjadi pendorong dia? Apa dorongan dalaman dan dorongan luaran dia? Okey, contoh dorongan dalaman ni, adakah dia memang betul-betul berminat dengan perniagaan itu ataupun kalau dorongan luaran ni pula, adakah dia terdorong kerana ahli keluarga dia ataupun orang keliling dia yang memberi dia semangat untuk menceburi bidang usahawan. Kemudian dalam cerita folio itu mesti ada cabaran dan halangan yang dilalui oleh usahawan ya. Mesti dia ada cerita apa masalah-masalah kekangan yang dia hadapi sepanjang dia menceburi dalam bidang usahawan ni. Sepanjang dia menjalankan perniagaan ni mesti ada cabaran dia. Jadi cari apakah cabaran dan halangan yang dia alami itu. Kemudian tengok bagaimana dia dia menyelesaikan masalah tu, cara dia menghadapi tu. Ya. Jadi poin-poin ni kena ada lah dalam kamu punya folio nanti. Kemudian kejayaan. Contoh kejayaan tu ialah adakah dia pernah memenangi, dia pernah dapat anugerah daripada kerajaan ke, ataupun tak dapat anugerah pun mungkin kejayaan dia membuka daripada satu syarikat, membuka banyak syarikat. Itu pun salah satu kejayaan juga ya. Kemudian mungkin kejayaan juga mungkin dia berjaya mengumpul aset yang banyak. Itu juga adalah contoh-contoh kejayaan. Tak semestinya dia terima anugerah ke baru kita nak kata dia berjaya ya. Okey, kemudian yang terakhir sekali ialah prinsip hidup dia. Okey, apakah prinsip hidup dia dalam menjalankan usahawan ini? Dalam menjalankan perniagaan. Adakah prinsip dia bedal saja, tak kira halal haram. Jadi itu kita tengoklah apa dia punya prinsip hidup dia, ya. Cuba cari Google prinsip hidup dia tu. Kalau tak tahu apa prinsip hidup dia tu apa, cuba baca kisah dia tu, kita mungkin dapat kita boleh buat satu kesimpulan prinsip dia ni apa, ya. Sebab tu kena banyak membaca, cikgu bagi masa 3 minggu 3 minggu untuk kamu baca, cari tokoh, kemudian mula mengumpul bahan, mula mengumpul gambar, ya. Kemudian barulah kamu hasilkan, mungkin nak buat, baru kamu hasilkan folio tu. Kumpulkan semua bahan-bahan, ya. Okey, jadi inilah yang perlu ada dalam helaian-helaian tu, ya. Sebab apa cikgu nak benda ni ada? Sebab benda ini semua ada dalam buku ya, dalam buku muka surat 46. Kalau soalan tanya soalan SPM pernah keluar tentang profil usahawan. Dalam soalan dia beri satu situasi beri satu situasi. Kemudian soalan tu tanya terangkan profil usahawan tersebut. Terangkan profil usahawan tersebut. Okey, jadi daripada situasi yang diberi dalam soalan itu, tak semuanya ada yang maksud cikgu latar belakang, faktor dorongan, tak semuanya ada dalam situasi yang diberi itu. Jadi dia akan beri macam dia akan beri point untuk prinsip hidup, kejayaan, cara menghadapi. Jadi kalau kamu tak faham, tak tahu faktor-faktor yang faktor-faktor 6 faktor ini, jadi kamu memang tak boleh nak jawab soalan SPM. Sebab itu cikgu nak
kamu punya isi kandungan tentang tokoh profil ini mesti menyentuh 6 aspek ini. Ya. Supaya bila jawab SPM nanti, oh kamu dah tahu dah. Kamu dah belajar dah tentang aspek profil usahawan ni. Ya. Sebab itu kamu mesti cari semua poin ini. Ya. Cari semua poin ini, Google banyak tempat ya. Cari lagi tentang orang ini. Faham ya? Untuk bab 2 ini, cikgu hendak kamu menghasilkan satu folio tokoh usahawan. Ini dikira sebagai PBD 1 kamu ya. Okey, macam mana nak buat folio ni ya? Kamu boleh Google ataupun tengok di Pinterest macam mana cara-cara kreatif untuk menghasilkan scrapbook ataupun folio. Ada banyak contoh-contoh menarik dalam tu. Tapi kamu tak perlulah nak spend duit yang banyak nak beli aksesori ke apa ya. Just guna barang terbuang pun cikgu rasa dah okey. Tapi kena kreatif lah. Okey, pelajar yang menghasilkan folio yang menarik dan kreatif ni cikgu nak bagi hadiah ya. Kita akan beri hadiah kepada setiap kelas lah yang menghasilkan folio yang menarik ni. Okey. Cikgu bagi masa 3 minggu untuk siapkan folio ini ya. Okey, cara penghantarannya ialah folio yang dah siap itu kamu ambil video, buka setiap helaian demi helaian daripada muka depan sampai belakang. Kemudian hantar kepada cikgu ya. Okey, hantar ke tapak GC yang akan cikgu bangunkan nanti ya. So bila buka sekolah, hantar terus folio tu kepada cikgu. Ya.